Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak tahun 1. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematik kita pada kali ini. Okey, baik, kita akan belajar subtopik bundar. Kita akan belajar subtopik bundar pada kali ini. Nah, kita punya objektif pada kali ini ialah standard kandungan 1.8 membundar, standard pembelajaran 1.8.1 membundarkan nombor bulat kepada puluh yang terdekat. Kita boleh lakukan pembundaran menggunakan garis nombor. Okey, selepas ni cikgu akan tunjukkan apa dia garis nombor. Baik, kita akan rujuk buku teks, muka surat 45, 46, 45, 46, 47 dan juga 48. Okey, baik. Cikgu nak perkenalkan kamu. Bila nak belajar bundar ini, anak-anak kena tahu nombor ada yang miskin dan ada yang kaya. Okey, nombor miskin ialah 1, 2, 3, 4. Itu nombor miskin. Nombor yang kaya 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Kenapa kaya dan miskin? Okey, kamu tengok ini. Inilah garis nombor. Okey, sifar. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ini yang ini dia berhampiran dengan nombor yang sebelah kiri. Yang ini. Yang ni ya. Ni, yang ni. Yang ni. Jadi dia dikategorikan sebagai nombor miskin. Jangan tanya cikgu kenapa miskin. Ni cikgu jawablah ni. Okey. Nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 dia hampir dengan angka 10. Hampir dengan angka 10. Dia hampir kepada nombor sebelah kanan. Hampir tu yang kita panggil bundar. Okey, nanti kamu akan belajar lepas ni macam mana nak tahu apa itu bundar. 5, 6, 7, 8, 9 angka yang kaya. 1, 2, 3, 4 angka miskin. Jadi kamu kena ingat. Baik, mari kita bantu kawan kita ni untuk mendapatkan lubang merah. Bantu Maya Ramu nak membantu Arnab ni mendapatkan lubang merah yang terdekat dengan dia. Okey, kita nak bantu Arnab dapatkan lubang merah. Bundarkan 22 kepada puluh terdekat. Okey, Maya kata lobak yang mana Arnab nak pilih? Arnab berada di petak 22. Berada di petak 22. Okey, Arnab ada kat sini. Ada kat petak 22 ni. Okey, jadinya yang mana Arnab pilih? 20 paling dekat yang ada ni. Okey, sekejap. Ni 20 yang paling dekat. Tapi 30 ni jauh. Seperti kata Ramu. Lobak 30 jauh. Lobak di lubang 20 dekat. Tentulah Arnab akan pilih yang dekat. Dia akan pilih yang dekat nah. Dia nak pilih ni lah. Ni, yang ni. Okey. Kemudian, macam mana kita nak faham dia bundar kepada berapa? Bundar 22 dibundarkan kepada 20. Okey, kita gunakan garis nombor yang ini. Gunakan garis nombor. Sekejap Gunakan garis nombor yang ini. Ini kita panggil garis nombor. Okey, 22. Guna highlighter ni. 22 lebih dekat dengan 20 berbanding 30.
22 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 20. 22 hampir dengan 20. Okey, cikgu lukis sikit. Ni tak? 22 hampir dengan 20. Okey. Anak pilih lobak di lubang 20. Tentulah dia pilih yang 20 yang paling dekat. Apa berlaku jika sekiranya anak di lubang 28? Okey, kalau anak ni duduk di 28, dia akan pilih lobak yang mana? Mana yang dekat? Itulah maksud bundar. Kita pilih yang terdekat. Tentulah anak akan pilih yang 30 ini. Okey. Kita tengok situasi seterusnya nanti. Okey, baik, mari kita lihat situasi yang ini. Okey, di sebuah bukit ini terdapatnya angka 60 sehingga 70. Okey, baik, kamu nampak sini 60, sini 70. Okey. A, bundarkan 67 kepada puluh yang terdekat. Okey, puluh yang terdekat yang berada di bukit ini ialah 60 dan 70. Di mana 67? 67 ada di sini. Okey, kita boleh nampak ia condong ke mana? Ia condong ke 70. Maka dia lebih condong ke 70. Okey, jadi 67 lebih dekat dengan 70. 67 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70. Okey. Bagaimana pula dengan 65? Okey, bundarkan 65 kepada puluh terdekat. Okey, 65. Okey, cikgu padam sekejap nah. Cikgu padam yang ini. Sekarang kita nak tengok 65. 65. Kita nak tengok 65. Okey. 65 berada di tengah-tengah bukit ni. Berada di tengah ni kereta yang berwarna kuning. Okey, kita nak tengok dia nak pergi hala ke mana ni. Okey, kamu nampak mana bahagian depannya? Bahagian depannya di sini. Dia akan turun ke sini. Okey, sekejap cikgu lukis ya. Okey, dia akan turun ke, kereta ini akan turun menghampiri 70. Akan menghampiri 70. Jadi 65 terletak di tengah-tengah di antara 60 dengan 70. Ni di tengah ni. Okey. 65 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 70. Okey, bagaimana pula dengan 74, 85 dan 98? Okey, kamu boleh cuba buat garis nombor seperti ini. Kamu boleh buat garis nombor seperti ini. Cuba letakkan angka-angka 74, 85 dan 98. Okey, ibu ayah boleh bantu anak-anak untuk melukis garis nombor untuk membimbing mereka mengenal mana puluh terdekat. Nak dibundarkan ke mana puluh terdekat tersebut setiap angka yang ini. Okey, nanti kita tengok situasi seterusnya. Baik, mari kita fahami situasi yang ketiga ini. Okey, seekor katak ni, apakah nombor-nombor di bawah yang menjadi 90 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat? Okey, kamu nampak katak ni? Katak ni nak melompat. Bermula daripada, katakan kamu fikirkan katak ni ada dekat 85. Okey, maka yang paling hampir dengan 85 ialah 90. Selain dari 85, ini yang berwarna pink ini adalah angka-angka yang hampir dengan 90. Okey, kamu ingat balik yang cikgu bagi tahu tadi, nombor kaya dan nombor miskin. Jika berada 5, 6, 7, 8 dan 9, dia akan hampir kepada puluh yang berada di sebelah kanan. Ni kanannya.
Okey, jadi semua ni hampir dengan 90. Jadi yang berwarna putih ini hampir dengan 80. Sama juga kalau kita buat garis nombor. Beginilah situasinya. Okey, 85, 86, 87, 88 dan 89 dekat dengan 90. 85, 86, 87, 88 dan 89 menjadi 90 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, baik. Cikgu nak ajak kamu cuba fikir dan selesaikan. Okey. Situasi yang ni ya. Sang penyuli tanya, bolehkah nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dibundarkan kepada puluh terdekat? Okey. Kita gunakan garis nombor. Kemudian letaklah angka sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Okey, kita lihat yang mana boleh dibundarkan kepada puluh yang terdekat. Mana puluh terdekat? Ini 10. Okey. 5 kan angka kaya. 6, 7, 8 dan 9 akan hampir dengan 10. 9 pun hampir dengan 10. Jadi angka 5, 6, 7, 8 dan 9 boleh dibundarkan kepada puluh yang terdekat, iaitu 10. Okey, kita lihat yang ini. Pilih kad nombor yang menjadi 60 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, kita buat satu lagi garis nombor. Letakkan angka 60 di tengah-tengah. 60. Tengok nombor mana yang ada di dalam garis nombor ini. Okey, 63 letak di situ. Kenapa di situ? Sebab sini 59, sini 55. Jadi nombor 59, 63 dan juga 55 berada dalam garis nombor ini. Okey, adakah 65 boleh hampir dengan 60? Okey, cuba ingat balik. 5 adalah angka kaya. Jadi takkan dia nak pergi ke kiri. Jadi dia akan pergi ke angka puluh yang seterusnya. Okey, jadi situ 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65. Adakah 65 hampir dengan 60? Tidak. Tidak. 60 tidak hampir dengan 65. Tidak. 65 bukan hampir dengan 60. 65 kalau kita bundarkan, panjangkan garis nombor ini, dia dibundarkan kepada 70. Itulah puluh yang terdekat. Okey, untuk latihan seterusnya iaitu latihan uji diri di muka surat 48. Cikgu nak minta anak-anak semua boleh cuba buat bersama-sama ibu dan ayah, minta bimbingan mereka, dan cikgu cuba letakkan dalam satu gamifikasi. Terlebih dahulu kamu kena lukis garis nombor. Kamu kena lukis garis nombor. Contoh nombor 1, bundarkan kepada puluh terdekat, dah ada garis nombor. Okey, cuba kamu letakkan di mana 44 tu, ke mana hampirnya, yang mana puluh terdekat. Begitu juga soalan B. Soalan nombor 2, bundarkan nombor kepada puluh terdekat. Kamu kena lukis sendiri garis nombor dan letakkan di mana sepatutnya dibundarkan kepada berapa. Begitu juga soalan 3, kamu lihat kereta api ini, yang manakah nombor yang dekat dengan 10. Nombor 4 ni, soalan nombor 4, apakah nombor-nombor yang menjadi 30 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat.
sama. Penyelesaian paling mudah ialah kena lukis garis nombor. Dan ingat mana nombor yang kaya, mana nombor yang miskin. Jadi ibu ayah kena bantu anak-anak untuk melukis garis nombor. Anak-anak nak lukis sendiri mungkin dia tak nampak di manakah puluh yang belah kiri dan juga belah kanan. Okey, baik, untuk aktiviti bertulis dalam buku aktiviti jilid 1, anak-anak boleh rujuk muka surat 60, 61 dan juga 62. Aktiviti 1, aktiviti 2 dan aktiviti 3. Okey, aktiviti 1 anak-anak boleh pilih dibundarkan kepada berapa berdasarkan kereta kabel yang ada dalam gambar. Kemudian latihan 2, aktiviti 1, tengok garis nombor. Cikgu katakan penting garis nombor. Kemudian aktiviti 2, soalan 1, kena pilih jawapan pada planet-planet yang disediakan tu. Kemudian yang aktiviti yang kedua, soalan yang kedua, aktiviti 2, warnakan jawapan yang betul. Jadi soalan-soalan ni memerlukan anak-anak membaca dan faham. Di samping tu boleh gambarkan menggunakan garis nombor. Jadi ibu ayah pun kena bimbing anak-anak untuk menyelesaikan latihan ini. Okey, aktiviti 3. Aktiviti 3, kamu kena ingat kaya dan miskin juga. Kemudian cuba lukis garis nombor dan pilih nombor yang bundarkan pada nombor kepada puluh terdekat dan jawapannya ada tersembunyi dalam gambar tersebut. Okey, selamat mencuba dan boleh buat latihan tersebut. Okey, baik, terima kasih pada anak-anak yang menonton video cikgu pada kali ini. Jumpa lagi untuk siri pembelajaran matematik tahun 1 yang berikutnya. Kita akan masuk ke fasa untuk penyelesaian masalah. Jadi pentingnya anak-anak untuk memahami teks ringkas dan juga aktiviti membaca serta memahami situasi yang berlaku dalam persekitaran kita seharian. Okey, jangan lupa tekan like, share dan juga butang subscribe ke tombol loceng untuk melanggan video-video terbaru daripada channel cikgu. Dan jangan lupa tekan ruangan description untuk mengakses soalan-soalan gamifikasi yang cikgu telah sediakan. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home dan jangan lupa solat 5 waktu. Itu yang paling penting ya anak-anak. Jangan lupa.